Kadang-kadang orang ni dia buat alasan, dia kata saya kalau tak baca buku tu saya tak tahu nak minta apa. Tak tahu nak minta apa. Sampai tak tahu nak minta apa. Boleh jadi betul lah kan. Atau dia nak main dia nak main ketika dia nak main umrah, dia duk teringat nikah seorang lagi. Ya Allah, permudahkanlah aku nak kahwin seorang lagi, dua lagi, tiga lagi. Isteri dia pula, ya Allah jangan izinkan suami aku menikah. Ya Allah jangan izinkan. Itu yang doa dia. Ya Allah jangan izinkan aku menikah, jangan izinkan suami aku jangan bagi menikah. Ya Allah halanglah dia, sekatlah dia sekuat-kuatnya ya Allah. Kerana kalau dia menikah lagi dia akan lupa kepada aku. Itu itu pusingan doa tu, doa. Baik, kita sambung hadis kita yang ke-6. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang ke-6, orang paling bakhil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Hadis sahih rawahu al-Imam Ahmad. Hadis kita yang ke-6 ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu peringatan penting daripada Nabi SAW. Siapakah orang yang bakhil? Orang yang bakhil ini kalau ikut kefahaman kita ialah orang yang enggan memberikan sumbangan harta, sedekah, infak. Ketika tabur lalu dia buat tak nampak. Ada orang dalam hari Jumaat tabur lalu dia buat tidur. Elok tabur lalu dia pun baru bangkit tidur. Itu orang yang bakhil. Ketika diminta sesuatu yang dia punya, yang dia ada, dia tak nak bagi. Lebih-lebih lagi ketika diminta atas nama Islam, atas nama Allah dan Rasulnya SAW, dia tak nak bagi. Dia ada, dia bukan tak ada duit, dia ada. Ya, dia punya duit, dia punya harta. Kadang-kadang orang meminta tu tak melibatkan duit pun kan. Orang meminta buah membelah dia kan? Dia tak nak bagi apa kan? Dia meminta, orang nak duk meminta ya, sesuatu yang tidak melibatkan duit sekalipun, orang bakhil ni dia tak nak bagi. Sebaliknya Nabi SAW memberikan satu gambaran lain sikit daripada apa yang kita pakai duk faham. Ya, siapakah orang yang bakhil yang sebenarnya? Apa terjemahannya? Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang bakhil, yakni kedekut, itu adalah seseorang yang namaku disebut di sisinya dan dia tidak berselawat kepadaku. Ini adalah orang-orang yang kedekut di sisi Nabi SAW. Orang yang bakhil, orang yang kedekut di sisiku, kata Rasulullah SAW, ialah setiap kali namaku disebut nama Nabi kita Muhammad SAW, maka dia tidak bersalawat kepadaku. Kita pula selalu duduk kata macam ni, ustaz saya selawat tapi saya selawat dalam hati. Yang tu Allah Ta'ala bagi lidah dengan mulut buat apa? Allah Ta'ala bagi lidah, satu Allah Ta'ala yang bagi lidah tu. Yang kedua Allah Ta'ala bagi kita mulut kan. Perintah Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sentiasa, itu makna yusallu fi'il amar, fi'il mudhari' yadullu ala dawam wa tikrar, menunjukkan bahawa kalimat perbuatan tersebut selalu dan diulang-ulang. Jadi kata para ulama, kalaulah ditanya Allah Ta'ala itu sedang buat apa lah ni, maka kami tak segan-segan nak jawab bahawa Allah Ta'ala itu lah ni sedang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala sendiri berselawat, dan Allah Ta'ala perintahkan malaikatnya sekaliannya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh itu wahai hamba-hambaku yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bagi kita lidah, Allah Ta'ala bagi kita mulut,
maka hendaklah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi ni ada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada aku di waktu pagi dan di waktu petang. Waktu pagi yang pertama, yang kedua waktu petang. 10 kali pagi, 10 kali petang. Wajibat lahu, wajiblah ke atasnya akan syafaatku, pertolonganku pada hari kiamat kelak. Cuba tuan-tuan tengok jam, 10 kali selawat tu berapa lama? Ada tak seminit? Tak sampai seminit pun. Dan punya hebatnya salawat ini, sesiapa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berselawat pada waktu pagi 10 kali, pada waktu petang 10 kali, maka wajiblah mendapat syafaat pertolongan Nabi pada hari kiamat. Sebab tu kita suruh main mengaji. Kalau tak mengaji, tak tahu. Betul tak? Kita suruh main mengaji. Kita suruh lapangkan masa 1 jam, 1 hari, suruh main mengaji, supaya kita ni pakat erti belaka. Apa yang saya nak buat, Ustaz? Saya ni dah tua-tua dah, buah-buah dah ranu-ranu belaka dah, kengga sekok ni kau yang banyak kan, luruh dah saya ni kalau ibarat buahnya. Maka perbanyakkan bersalawat kepada Nabi SAW. Dan dalam hadis ini, ya, bersalawat itu adalah disuruh kita baca selawat. Baca ni maksudnya apa? Baca dengan lidah. Yang kedua, baca dengan mulut kita. Gerakkan lidah, gerakkan mulut. Jadi selawat dengan hati tak jadi. Tak jadi. Kan? Dengar Rasulullah SAW. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, mentajah, barang siapa yang menguatkan suara, mengerahkan suara kerana bersalawat kepada Nabi, wajiblah syafaat baginya. Jadi kalau sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Ni kita dengar nama Nabi, kau beliau dia people dia tak apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah. Ayat teruk lagi bukan senyap ya. Dia kata apa sikit kat dia, dia kata saya selawat hati, Ustaz akan tahu benda-benda hati. Siapa suruh selawat hati? Ada perintah suruh selawat hati? Tak ada. Selawat ni bagi dengar di telinga kita. Kata kita berselawat, bila dengar di telinga kita, dia akan masuk dalam hati. Bila kita banyak berselawat kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala akan elokkan hati kita. Allah Ta'ala akan bersihkan hati kita. Allah Ta'ala akan kuatkan hati kita. Allah Ta'ala akan masukkan iman ke dalam hati kita. Itu di antara faedah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bakhil itu adalah seseorang yang apabila nama Rasulullah SAW disebut di sisinya, dia tidak berselawat ke atas baginda SAW. Sedangkan Allah dan para malaikat juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Malaikat merupakan makhluknya yang sentiasa bertasbih, beribadah dan sujud kepadanya pun turut berselawat ke atas baginda SAW kerana memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Persoalannya, bagaimana pula dengan kita, hamba yang tidak terlepas melakukan maksiat di dalam kehidupan seharian secara sedar ataupun tidak, zahir dan batin, yang sangat mengharapkan pertolongan dan syafaat baginda SAW di hari akhirat kelak. Adakah baginda akan mengenali wajah-wajah orang yang tidak bersalawat ke atasnya? Selawat dan salam merupakan amalan yang penting dan dituntut sekalian. Ada satu hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bersalawat kepada Nabi, khususnya pada hari Jumaat, ya, sama lah juga masa-masa lain, hari-hari lain pun, ya, tapi terlebih khusus pada hari Jumaat. Kata para ulama, kalau kita ada zikir-zikir lain yang kita amalkan, maka khususkan hari Jumaat untuk berselawat dan bersalam kepada Nabi SAW, kerana ada perintah daripada Nabi. Jadikanlah malam Jumaat dan siang hari Jumaat untuk memperbanyakkan aksiru
perbanyakkan salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Terpulang sirah selawat yang mana yang kita nak baca, yang mana yang lebih dekat dengan hati kita, terpulang. Tidak ada penentuan ya di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran Karim. Perbanyakkan selawat. Namun selawat yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling tinggi darjatnya adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu saya tambah Sayyidina. Kalau tak nak tambah Sayyidina pun tak apa, tak ada masalah kan? Kalau kita nak tambah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Itu selawat yang paling afdal, yang paling utama, sepakat para ulama ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan kepada seorang malaikatnya untuk menyampaikan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Rasulullah, ini si fulan bin si fulan daripada Abi Padang Raja telah membacakan selawat kepada kamu. Disebut nama kita dan disebut nama mak pak kita, bin siapa, binti siapa. Jadi kalau kita baca sehari selawat itu 1000 kali, 1000 kali kita baca selawat, 1000 kali lah nama kita disebut di hadapan Nabi SAW. Dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat besok Nabi kenal kita. Dengan sebab itu Nabi kata, aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat kelak, aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepada aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu cerita daripada Sayyiduna Abdullah Ibn Mubarak ya. Satu hari ketika musim haji, dia tengok ada seorang laki-laki sedang bertawaf di Kaabah, dan dia berjalan di lambat jalan. Satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Kita kalau tawaf jalan laju, kalau jalan lambat oh, kalau boleh lari nak megah nak bakar orang, aku tawaf saya hampa tawaf sampai sejam, hampa ni makmud no? Aku tawaf setengah jam je, orang pula tak ada. Alhamdulillah kan. Tapi kawan ni laki-laki, tuan-tuan dan perempuan, dia slow, perlahan-lahan. Selesai dia tawaf, ditanya oleh Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak, kenapa kamu ni, aku tengok kamu ni berjalan perlahan-lahan, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Jawab laki-laki ni, setiap kali aku melangkah, pasti aku akan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak baca doa lain. Baca satu cerita tu dah, satu orang lelaki, dia ni waktu mana pun, siang, malam, doa dia tak pernah lupa, tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, kurniakan aku jodoh yang soleh, cantik dan kaya. Kurniakan aku jodoh yang salihah, cantik, kaya. Siapa lagi yang belum nikah di kalangan kita ni? Ni yang salih? Ya. Dia agung tu betul. Kan? Ya Allah, kurniakan aku jodoh yang salihah, cantik dan kaya. 3 dia minta package. Ya Allah, kurniakan aku jodoh yang cantik, yang salihah, yang cantik, yang kaya. Satu hari tuan-tuan, ketika dia sedang berjalan di satu perjalanan, ada anjing gila
hambat dia dan tokak kaki dia. Anjing tu hambat dia, tokak kaki dia. Maka dia terpaksa pergi ke hospital. Hospital. Bila sampai di hospital, dia pun jumpa doktor. Doktor tu suntik dia, takut-takut ada jangkitan kuman dan sebagainya. Kebetulan doktor yang rawat dia tu seorang perempuan, doktor perempuan. Jadi ketika doktor tu rawat, pakai dia 2 biji mata pun dah berkenan dah hati dan sebagainya. Akhirnya berkenan, bercinta, kahwin. Jadi Allah Ta'ala makbulkan doa dia tu melibatkan kerana sebabnya satu musibah yang Allah Ta'ala timpakan pada dia. Apa dia musibah tu? Digigit anjing menjadi asbab dia bertemu dengan jodoh yang cantik, yang solehah, yang kaya. Doktor kan 7-8 ribu gaji sebulan. Jadi Allah Ta'ala kabul tak doa dia? Kabul. Tapi bagaimana caranya? Kendalikan anjing, kena gigit anjing dulu. Maka balik pada cerita tadi. Kita setiap kali saya melangkah, wahai Abdullah ibn Mubarak, saya bersalawat kepada Nabi SAW. Kita tak tahu, macam lelaki tadi, dia pun tak tahu bahawa musibah yang menimpa dia itu menjadi asbab doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lelaki ini, dia berjalan lambat-lambat. Kerana apa? Kerana setiap langkah dia kerana bersalawat kepada Nabi. Dia tak minta yang lain, dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pusingan doa yang pertama, pusingan pertama tawaf ada doanya, pusingan yang kedua ada doanya, pusingan yang ketiga ada doanya. Tak gitu kan? Betul? Kita duduk kalut baca buku tu. Baguslah buku tu, bukan masalah apa, sebagai panduan ketika tawaf. Tapi kalau tak baca buku, ketika tawaf, boleh tak? Boleh tak? Boleh sangat kan? Anak kata apa, anak minta apa kepada Allah, lebih khusyuk lagi. Ada orang mungkin ada orang tuan-tuan ketika tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz ahbab, waktu aku duduk di Malaysia dulu ni, satu doa yang Nabi tak pernah tinggal adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terutama ketika sampai di rukun Yamani. Tahu rukun Yamani tak mana? Tahu, alhamdulillah. Sampai di rukun Yamani baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya, tak baca doa lain. Dah aku pakai hak tu yang dah masuk dalam hati aku, hak tu yang paling aku khusyuk, hak tu yang paling melekat di jiwa aku. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang mungkin ketika tawaf tu dia cakap Melayu, ya Allah panjangkanlah umur aku dalam taat, ya Allah berikanlah kesihatan pada aku, ya Allah aku ni banyak masalah ketika aku main buat umrah ni, aku banyak masalah, engkau mengetahui akan masalah-masalah aku ni, ya Allah, hanya engkau lah yang boleh selesaikan masalah ini, bantulah hamba-mu ni. Dia tak baca tu ayat doa yang ditulis di buku tu. Kadang-kadang orang ni dia buat alasan, dia kata saya kalau tak baca buku tu saya tak tahu nak minta apa. Tak tahu nak minta apa. Sampai tak tahu nak minta apa. Boleh jadi betul lah kan. Atau dia nak main ketika dia nak main umrah, dia duk teringat nikah seorang lagi, ya Allah permudahkanlah aku nak kahwin seorang lagi, 2 lagi, 3 lagi. Isteri dia pula, ya Allah jangan izinkan suami aku menikah, ya Allah jangan izinkan. Itu yang doa dia. Ya Allah jangan izinkan aku menikah, jangan izinkan suami aku jangan bagi menikah, ya Allah halanglah dia, sekatlah dia sekuat-kuatnya, ya Allah, kerana kalau dia menikah lagi dia akan lupa kepada aku. Itu pusingan doa tu, doa. Ni orang lain, saya catat ni orang lain, bukan orang lain, orang sini. Betul tak? Itu tak mustahil, itu tidak mustahil. Jadi lebih baik kita sebut apa yang terlintas di hati kita, mohon pada Allah. Anak kita nak ambil periksa ketika tawaf itu,
Tetapi yang terlebih baik ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan kemuncak kepada segala hasanah al-wiqayatu min adzabin nar, selamat daripada api neraka. Dapat hak tu, hak nombor lah tu cukup dah. Nah, macam mana cara nak selamat daripada api neraka? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Mungkin ketika kita nak buat maksiat, dia jauhkan kita daripada nak buat maksiat tu. Itu contoh ya. Maka Sayyidina Abdullah ibn Mubarak tanya laki-laki itu, saya ya Rasulullah, saya tak baca hal lain ketika saya tawaf, saya hanya bersalawat kepada Nabi SAW. Boleh dah cerita ke aku apa sebab ya setiap kali langkah baca selawat kepada Nabi SAW? Kata laki-laki itu, wahai Abdullah ibn Mubarak, satu ketika dulu, beberapa tahun yang dulu, aku datang ke Mekah bersama dengan ayahku. Maka ketika di tengah perjalanan, kata dia, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika dalam perjalanan, ayahku ditimpa sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan berlaku sesuatu yang sangat menyedihkan aku, kata dia. Muka ayahku tiba-tiba bertukar menjadi hitam. Muka ayah aku tu dari putih elok-elok tiba-tiba bertukar jadi hitam. Itu tanda mati dalam su'ul khatimah. Maka aku pun bersedih. Apalah dosa yang ayah aku buat ini, sampailah dia, Allah Ta'ala jadikan dia macam ni. Maka aku tak tahu nak buat apa. Aku pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berselawat, tak berhenti aku berselawat, sehinggalah tiba-tiba aku tertidur. Di dalam tidur aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam mimpi itu dia bertemu seorang laki-laki yang berpakaian putih, yang wajahnya cantik, sehingga luar biasa indahnya. Laki-laki itu mai dekat dengan mayat ayah aku, dan laki-laki itu sapu wajah ayah aku. Wajah ayah aku yang daripada hitam tiba-tiba bertukar menjadi putih berseri-seri. Maka laki-laki itu tanya, adakah kau kenal aku? Tanya kepada si anak ni. Saya tak kenal kamu, siapa kamu? Jawab laki-laki itu, akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah kamu semasa hidup memang ada buat dosa, memang ada buat kesalahan, tapi ayah kamu ini tidak pernah berhenti berselawat kepada aku. Tak pernah berhenti. Lidahnya sentiasa berselawat, walaupun dia ada buat dosa, dia ada buat kesalahan. Sama macam kita, betul tak? Sama macam kita, betul tak? Pak Cik lah ni, sama macam kita, betul? Betul tak kita ni? Hari-hari kita buat dosa. Kita mes ikhlas talaki ni, kita mula ada dosa kita yang utama. Apa dia? Bersembang pada ma'afu. Kita ganggu orang, orang terasa terganggu dengan kita. Ni kelas talaki lain, bukan kelas ni. Kelas talaki lain, boleh Tuhan lain tu. Ni semua baik-baik, salihah, salihin belakang ni, kan? Sampai kedatangan kita tu patutnya membahagiakan orang. Kalau kita mai tu, orang tengok kita ni termasuk dari kalangan idkhalus syurur fi qulubil mu'minin, orang-orang yang masukkan kegembiraan dalam hati orang. Itu yang ibadatnya. Ada orang ibadatnya apa dia? Memasukkan kegembiraan dalam hati orang. Ada tak jenis itu? Dia sembahyang sunatnya tak banyak, sembahyang fardu kan? Puasa sunatnya tak banyak, puasa fardu kan? Dia sedekahnya tak banyak, wajib zakat yang dia bayar, tapi dia satu yang ibadat yang dia buat. Apa dia? Dia suka gembirakan orang, dia suka bahagiakan orang. Di antara membahagiakan orang, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Kita mai, kita wujudkan suasana tenang. Orang masuk dalam dewan talaki ni, orang puasa sono. Jadi mafhum mukhalafah daripada itu. Bila kita buat satu benda yang menyebabkan orang tak jadi mai kelas talaki ni, orang jemput, orang meluat, maka kita telah menyebabkan apa dia? Menyebabkan apa?
Suasana yang tak elok. Suasana yang tak elok. Baik, balik pada cerita kita. Maka Rasulullah bagi tahu dalam mimpi dia tu, ayah kamu ni selalu buat dosa, selalu buat salah, tapi mulutnya tak berhenti berselawat kepada aku. Tak berhenti. Jalan kaki pita kereta, teranjak jalan kaki sampai kereta tu dah dekat 10 kali selawat tu. Betul? Masuk dalam kereta, bismillah, buka kereta, start enjin, bismillah. Lepas tu masuk gear tu, sampai rumah tak berhenti-berhenti selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina. Ya, terpulang nak selawat yang macam mana? Yang macam mana yang dekat dengan hati kita. Kalau orang pondok daripada sini pergi sampai ke pondok tu dah dekat 30-40 kali selawat. Betul tak? Jadi jangan kita sampai nak sampai pondok tu kata kau ni gosip kau ni macam-macam. Daripada kita tu dapat dosa, baik kita generate pahala. Itu bahasa dia betul you. Generate pahala tu betul bahasa sampai you. Apa maksud you? Menjana pahala. Bahasa ekonomi bahasa ekonomi. Kita kena hati buat sikit-sikit, bukan kata lekeh sangat, no? Bolehlah sikit-sikit generate pahala. Maka lagi-lagi itu pun terjaga daripada mimpi dia. Mulai daripada hari itu aku tak pernah buat apa pun melainkan aku pasti berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10. Allah Ta'ala akan merahmatinya 10. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 10 kali, Allah Ta'ala akan berselawat, yakni Allah Ta'ala akan merahmatinya 100 kali. Siapa yang membaca selawat 100 kali, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya, yakni merahmatinya 1000 kali. Siapa-siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali, setiap hari 1000 kali, setiap hari 1000 kali, maka akan berlaga bahu ketika nak masuk dalam syurga, berlaga bahu di antara aku dengan dia. Berarti apa? Masuk syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tak masuk syurga dengan Rasulullah? Pakcik-pakcik, maklum-maklum. Tanya belah tu, belah ni, jawab lah. Sabar. Ni belah ni dulu nak tengok belah ni. Tak ada mereka ni nak masuk syurga sekali dengan Rasulullah dah. Belah ni, apa jawab? Muslimin dia tak pandai jawab. Pasal dia fikir dulu. Dia orang lelaki ni dia comel. Dia nak jawab tu kira bukan senang. Dia kira macam-macam perkiraan. Tenang saja, jangan kalau tak jawab pun tak apa. Berselawatlah kepada Nabi 1000 kali ni bukan lama. Kalau kita baca selawat yang pendek, selawat Jibril contohnya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 1000 tu 10 minit saja. 10 minit dapat 1000. Kalau baca selawat yang panjang sikit yang ada dalam Burdul Latif tu, ya Imam Haddad tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Hak tu ambil masa 15 minit paling lama, atau setengah jam paling lama. 1000 kali dapat. Istiqamahkan 1000 kali setiap hari, terutamanya lepas subuh. Cuba terang buat tengok 3 bulan. Dia apa hidup kita? Boleh buat tak? Dia apa jawab? Boleh jawab. Nanti saya nak fikir dulu lah, nak jawab macam mana. Kalau lagi perempuan boleh jawab, ya boleh. Ada perempuan dia gelang kabut. Yang lelaki ni pula dia super bertenang, dia relax. Yang dia tak jawab semua, dia tak mau jawab buat langsung, ataupun tidur sekali kan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak masa lapang kita rugi saja, habis masa itu saja. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rebutlah 5 peluang sebelum datangnya 5. Di antaranya waktu lapang sebelum datangnya sibuk. Ya.
ketika kita duduk mengaji ni, berselawat kan? Kalau dah mengaji sejam kata, dah berapa banyak selawat kita boleh berselawat kepada Nabi dalam masa sejam? Terlalu banyak. Dan banyak perempuan sekalian. Kemudian pukul berapa jam lain? 9:40. Selawat dan salam merupakan amalan yang penting dan dituntut oleh Allah kepada orang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat yakni melimpahkan rahmat dan keampunan ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berselawat yakni mendoakan rahmat baginya dan mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Kata ulama, Rasulullah SAW merupakan syiar atau tanda kebesaran Allah kerana dengan kemunculan baginda, dunia mengetahui tentang keesaan Allah. Memuliakan syiar-syiar Allah membuktikan ketakwaan hati seseorang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan sesiapa yang memuliakan syiar yakni tanda-tanda Allah, sesungguhnya ia adalah satu manifestasi daripada hati yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 32. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW adalah seutama-utama, sebesar-besar, seagung-agungnya syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lahirnya Nabi, zahirnya Nabi itu ditunggu oleh semua umat manusia. Ya. Sebab itu ketika Nabi dilahirkan, orang-orang Yahudi itu yang paling kecewa. Sebab apa? Kerana Nabi akhir zaman tidak dipilih dari kalangan mereka. Satu-satunya dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam adalah Nabi akhir zaman. Adapun Nabi-Nabi daripada yang lain, dari Nabi-Nabi yang lain semua daripada keturunan Yahudi Bani Israel. Dari sebelah Nabi Ibrahim dapat Nabi Ishaq, dari Nabi Ishaq dapat Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu namanya yang kedua Israel. Maka anak cucu Nabi Ya'qub lah yang menjadi Nabi sepanjang zaman, kecuali Nabi Muhammad SAW, satu-satunya anak keturunan Nabi Ismail. Daripada Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ismail dapat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi dilahirkan, tanda-tanda Nabi dilahirkan itu dapat dilihat di seluruh alam ni. Kan? Api Majusi yang ribuan tahun tak pernah padam, tiba-tiba padam. Istana-istana Rom dan Parsi bergegar tiangnya masing-masing. Ya. Ketika itu orang Yahudi tahu di tanda ini disebut dalam kitab mereka. Ya. Mereka cari Nabi tersebut. Ketika pendeta-pendeta Yahudi itu pergi kepada rumah datuk Nabi Sayyidina yang bernama Abdul Muttalib, kan? Maka ketika mana mereka melihat Nabi, mereka berteriak, "Zahabatin nubuwatu an Bani Israel." Telah hilanglah kenabian daripada Bani Israel. Betapa kecewanya mereka. Dan lebih-lebih lagi Nabi adalah rahmatan lil alamin, diutuskan sebagai rahmat kepada seluruh alam, binatang, pokok kayu, ya, apatah lagi manusia. Ini adalah sebesar-besar syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar-besar, seagung-agungnya syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian justru marilah kita memperbanyakkan selawat sebagai tanda kasih rindu dan cinta kita yang mendalam terhadap Rasulullah SAW. Nikmat iman dan Islam yang kita nikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan dan susah payah bagi Nabi SAW dan para sahabatnya memperjuangkan risalah Islam yang tercinta. Mudah-mudahan kita akan bersama Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Daripada Abdullah Ibn Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awlan nasi biyawmil qiyamah aktsaruhum aliyya salatan." Inna awlan nasi bi
yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama, yakni hampir di sisiku pada hari kiamat kelak, ialah yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku. Sallallahu. Berkata Ishaq al-Tujibi, sahabat-sahabat Nabi SAW selepas kewafatan baginda tidak menyebut nama baginda, melainkan mereka akan merendahkan diri dan menggigil serta menangis kerana diselubungi perasaan rindu akibat berpisah dengan baginda SAW. Tak dapat dibayangkan tuan-tuan betapa para sahabat ini, ya, mereka orang yang dimuliakan Allah dapat bertemu Nabi. Mereka orang yang dimuliakan Allah dapat melihat Nabi. Mereka orang yang dimuliakan Allah dapat bersama dengan Nabi, hidup bersama Nabi SAW. Ya, sebab itu ketika Nabi wafat, baginda kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat ini kerana terlalu sayang pada Nabi, terindukan Nabi, ya, terlalu membesarkan Nabi SAW. Setiap kali nama Nabi disebut, ya, gemetar badan mereka, gemetar hati mereka kerana teringat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kita lah ni tuan-tuan dan puan-puan, perasaan tu tak ada dalam diri kita. Sangat sedikit di kalangan kita ni yang punya perasaan yang macam tu. Ya. Kerana apa? Kerana kita dah 1400 tahun dah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya. Antara orang dekat dengan orang jauh, siapa yang lebih rasa? Siapa yang lebih rasa? Orang yang dekat. Ya, contoh macam dalam rumah saya, siapa yang lebih kenal saya? Siapa yang lebih kenal saya? Kelaku saya macam mana? Isteri saya lah. Pasal dia duduk dengan saya satu bilik dengan saya, tidur sekatil dengan saya. Semua dia tahu. Ni luar dalam saya ni apa tak sebab aku paling tahu. Faham? Bini kita tahu kita semua. Di luar hang boleh lah nak belagak, nak sombong, nak apa, tapi dalam rumah jangan. Pasal apa? Bini hang tahu hang lagu mana, sikap hang. Semayang hang awal waktu ke, akhir waktu ke, subuh hang pukul waktu subuh yang awal ke, ataupun pukul 6.30 baru hang semayang subuh. Semua tahu. Demikian juga Nabi dengan para sahabat. Ya, Nabi ini dengan para sahabat, selain daripada isteri-isteri baginda, para sahabatlah orang yang hampir, yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat tak terasa di hati ketika Nabi dipanggil kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat dibayangkan. Contoh tuan-tuan dan puan-puan seperti Sayyidina Bilal ibn Rabah. Ya, ketika Nabi wafat, dia kata saya tak sanggup tinggal lagi di Madinah, sehingga bertemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk minta izin pindah ke Syam. Siapa tahu tu? Tak sanggup lagi tinggal di Madinah. Setiap kali tengok anak cucu Nabi Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain, teringat Nabi. Tengok masjid Nabi, teringat Nabi. Tambah lagi tempat yang dia selalu melakukan azan dan Nabi ada di sisi dia. Bayangkan kesedihan dia. Bayangkan apa yang ada dalam hati dia. Sekitar Madinah itu penuh dengan kesan-kesan azhar Nabi SAW. Maka dia minta izin, wahai Abu Bakar, aku minta izin, aku tak sanggup tinggal lagi di Madinah. Setelah beberapa lama di Syam, ya, Sayyidina Bilal itu bermimpi bertemu Rasulullah. Ma hadzal jafa ya Bilal. Ya, kamu tak rindu kepada aku kah Bilal? Kamu tak teringat ke aku kah, bahasa kita ni? Kamu tak rindu kepada aku kah wahai Bilal? Kamu tak rindu kepada aku kah? Maka Sayyidina Bilal pun terus bersiap. Esok terus dengan tunggangan dia pergi ke Madinah. Esok tu juga bagi-bagi tidur, esok pergi juga. Ya, kerana kerinduan kepada Nabi, kerana Nabi tegur dia. Ma hadzal jafa ya Bilal. Kamu tak teringat kepada aku ke Bilal? Maka Nabi pergi, Sayyidina Bilal pergi ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, ya, ringkas ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, cucu Nabi minta izin bagi tahu, wahai, dia panggil apa ni,
Dia panggil dalam bahasa dia, wahai pakcik, azanlah sekali, kami rindu azan pakcik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Bilal pun melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berhenti dekat tu, tak disebut lah. Berhenti dekat tu yang tak disebut lah. Cuba bayang kerinduan, rindunya kepada Nabi, seolah-olah Nabi itu masih hidup di antara mereka. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Macam mana kita nak minta pada Allah, ya Allah, masukkan ke dalam hati kami ke dalam hati kami kerinduan kepada Nabi kami Muhammad. Masukkan ke dalam hati kami kasih sayang, melebihi kasih kami kepada anak-anak kami, pada diri kami sendiri, kepada isteri-isteri kami, kepada harta kami, kepada dunia dan kekayaan seluruhnya, ya Allah. Jadikan hati kami kasih kepada kami Nabi kami Muhammad, seperti kasihnya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita boleh minta, supaya Allah Ta'ala memasukkan kecintaan kepada Nabi ke dalam hati kita. Ini kita minta kepada Allah. Di samping ikhtiar, apa ikhtiar yang kita kena buat? Berselawat dan bersalamlah kepada Nabi kita Muhammad. Jangan berhenti-henti, berselawat dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus demikian juga kebanyakan tabi'in berperilaku sedemikian lantaran kehangatan kasih dan rindu mereka terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berasa gerut dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad Alawi menyebutkan dalam sebuah kitab beliau, Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, dalam bab faedah-faedah bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara faedah-faedah bersalawat, yang pertama, menjunjung perintah Allah. Yang kedua, memperoleh 10 rahmat daripada Allah bagi sesiapa yang berselawat sekali ke atas Nabi SAW. Ketiga, diangkat darjatnya di sisi Allah kepada 10 darjat yang lebih tinggi. Keempat, mendapat 10 kebaikan. Kelima, dihapuskan oleh Allah 10 kejahatan. Keenam, selawat ini penyebab seseorang itu mendapat syafaat Nabi apabila disertakan dengan memohon al-wasilah, yakni kedudukan tertinggi untuk Nabi SAW, atau berselawat sahaja. Ketujuh, penyebab Allah meridhakan duka citanya. Satu perkara lagi, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang sayang dan cinta kepada Nabi adalah disebut oleh para ulama dan oleh Al-Quran sendiri. Apa ni, apa ayat tu? Yuhibbukum Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah apa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika sekiranya kamu cinta kepada Allah. Kalau betul kamu cinta kepada Allah, apa yang kamu mesti buat? Fattabi'uni, ikutlah aku, yakni ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu akan dapat dua benda. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Kalau kita betul-betul cinta dan sayang pada Rasulullah, Allah Ta'ala beritahu Nabi kita Muhammad, Muhammad beritahu kepada umatmu, berarti beritahu pada kita, beritahu pada kita. Kalau hampa betul sayang ke Nabi, maka ikutlah Rasulullah, ikutlah peribadi Rasulullah,
ikutlah perjuangan Rasulullah, ikutlah akhlaknya Rasulullah, ikutlah kehidupan seperti kehidupan Rasulullah SAW, kamu akan dapat dua. Pertama, kamu akan dapat kasih sayang Allah. Yang kedua, kamu akan dapat apa dia? Keampunan Allah. Jadi bila kita hidupkan sunnah Nabi, kalau kita tak beristighfar pun, kita akan dapat keampunan. Faham tak? Faham tak? Kalau kita ikut ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi, dijanjikan Allah, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang Quran tadi. Surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya kamu betul-betul kasih kepada Allah, bukti kamu kasih pada Allah, ikut Rasulullah, ikut perjuangan Rasulullah. Jangan ikut perjuangan hak merapu, hang tak boleh pahala, takut hang tak boleh pahala. Ikut akhlak Rasulullah, ikut kehidupan Rasulullah, ikutlah Rasulullah. Faham kita daripada ikut Rasulullah tu, segala yang ada pada Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi, bahawa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu, geraknya, diamnya, sakanat, harakat, zahirnya, batinnya, sebiji ikutlah Rasulullah SAW. Apa Rasulullah buat pagi-pagi? Bangun awal pagi. Kita bangun awal ke tak? Kalau boleh sebelum subuh, bangkitlah pukul 5 ke 5:30 ke. Apa Rasulullah buat pagi-pagi? Buatlah sikit tahajud 2 rakaat, cukup lah. Buatlah tahajud berapa rakaat? 2 rakaat sementara nak tunggu masuk subuh. Apa dia Rasulullah buat pada waktu nak tunggu masuk subuh? Rasulullah beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bila ada subuh, apa Rasulullah buat? Sembahyang sunat subuh. Rasulullah habaq pula raka'atayil fajri, 2 rakaat yang kamu buat sebelum sembahyang subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian Rasulullah sembahyang subuh, sembahyang di rumah kan sembahyang jemaah? Sembahyang jemaah kalau boleh di masjid. Rasulullah bagi tahu pula siapa-siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian melangkah kaki ke masjid. Hadis kita bagi hari Ahad lepas, cikgu dia ingat tak? Apa dia hadis tu? Siapa yang berwuduk di rumah, langkah kaki ke masjid, setiap satu langkah diampun satu dosa. Langkah yang kedua diangkat satu darjah. Kalau kita ambil dari pondok contohnya ke masjid dapat 30 langkah, diangkat 30 darjah, diampun 30 dosa. Kami ramai dengan motor, kira dengan pula tiup, bertemu tiup kan. Kan? Itu yang main dengan motor. Main dengan kereta pun sama tak juga. Kan? Apa yang Rasulullah buat lepas subuh? Rasulullah duduk berzikir, atau majlis ilmu, ataupun perbincangan ilmu, ya, duduk pula sampai naik matahari. Rasulullah bangun sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Kalau siapa yang selepas subuh duduk berzikir, duduk dalam majlis ilmu, ya, dia tak balik tidur di rumah, dia berzikir dan sebagainya sampailah naik matahari, dapat pahala haji dan umrah tamah 3 kali lebih ulang. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Tiap-tiap hari dapat pahala haji dan umrah. Tiap-tiap hari dapat pahala haji dan umrah, walaupun tak pergi ke Mekah, duit tak ada. Pada Rasulullah bangun sembahyang duha, Sayyidina Abu Hurairah berkata, kekasih aku telah berpesan kepadaku supaya jangan sekali-kali meninggalkan 2 rakaat duha. 3 benda yang Nabi pesan pada Abu Hurairah. Salah satunya apa? Jangan sekali-kali tinggal 2 rakaat duha. Kita ni kira 2 rakaat duha tu standar sedia. Kanduk saya nak kayu di channel cucu tak darah.
Nak cari nasi lemak pagi-pagi ni, buat nasi lemak apa gitu gini. Sudah-sudahlah dunia tu. Pergi beli di kedai senang. 15 minit siap balik hidang di rumah. Makan kek ni yang Tok dengan Wan sempat sedia pagi ni. Cukuplah. Sampai bila lagi tuan-tuan kita nak lihat dunia ni? Cuba habang sampai bila? Kita ni dah makin lanjut dah. Lah ni pula umat akhir zaman. Di antara penyakit umat akhir zaman, al-mautul faj'ah, mati terkejut. Betul tak? Betul ke tak? Duk sembang dengan kita elok-elok, pagi esok mati. Subhanallah. Ini peringatan. Ini semua peringatan. Jadi ikut Rasulullah tu sebiji. Cuba Rasulullah tak pernah sayang seorang. Pernah tak ada riwayat Rasulullah sayang seorang? Ni kecuali orang perempuan lah. Kita orang lelaki ni nak jemaah atas mesti kata di masjid. Di rumah boleh, tak ada masalah dengan anak bini kita. Tapi kan masjid dekat, macam mati ni dekat sangat, jadi berjemaah lah di masjid. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Baik. Kemudian kau boleh? Oh ya. Baca apa boleh? Habis dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Selesailah kuliah kita hari ini. InsyaAllah besok kita sambung hadis yang ke-7. Doakan supaya kita semua sihat, saya terutamanya, dapat buat kuliah esok insyaAllah pukul 9 esok insyaAllah. Dan ustaz-ustaz yang kita jemput tak boleh main. Jadi esok saya sekali lagi insyaAllah saya nak bertolak, nak pergi umrah tu hari Sabtu malam pukul 11 juga, 11 malam. Di lepas maghrib tu saya nak buat majlis bacaan Yasin dengan nak buat apa sembahyang hajat. Saya nak minta tolonglah tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya saya buatlah kenduri sikit. Adalah buat kenduri yang sebut tadi itu melawak saja kan. Jadi bila kita main kenduri itu pun kenduri syukur, mudah-mudahan dengan kenduri itu Allah akan selamatkan kita semua yang nak pergi tu, dan selamat pergi selamat balik baik, itu dia insyaAllah hari Sabtu 18 hari bulan lepas solat maghrib. Mai solat maghrib sini, lepas tu kita baca Yasin, kita tahlil ringkas sikit. Kalau sempat kita buat solat hajat dulu ke, eloknya kita buat solat hajat dulu lepas maghrib tu, insyaAllah. Supaya lepas sembahyang Isyak kita baca Muluk, baca Kahfi, lepas tu kita boleh bersolat. Itulah. Saya harap sungguh-sungguh ni. Saya harap sungguh-sungguh. Jadi pakai mai, jangan kecewakan harapan saya. Masukkan kegembiraan dalam hati saya, insyaAllah. Boleh Pakcik? Itu dah insyaAllah. Itu saja insyaAllah. Kita jumpa lagi besok insyaAllah. Ketika ketiadaan saya di nanti ni, Cikgu Johan ada? Tak main. InsyaAllah Cikgu Johan, Bang Deri, Bang Zul ada. Saya, Cikgu Din, Cikgu Bang Mas Wan. Kami akan pergi umrah. Jadi kuliah talaqi kita setiap hari Isnin, Selasa macam biasalah. Macam biasa. Yang hari Selasa tu Ustaz Yusri masih umrah, jadi Ustaz Faisal akan ganti. Hari Isnin Ustaz Hadi Johari. Setiap hari Rabu, 2 kali Rabu, kuliah kita ni akan digantikan oleh Ustaz Salahuddin Yazid. Ni tuan-tuan dan puan mungkin tak pernah dengar. Kalau pernah dengar, yang pernah dengar duk main kuliah muslimat tu tak apalah, yang tak pernah dengar ni cuba main dengar sekali kan. Main dengar. Dia orang Poh, mengaji di Yaman. Orangnya Masya Allah, sangat-sangat berilmu, penyampaiannya pun Masya Allah hebat. Jadi jangan lupa Insya Allah dia orang Poh, tapi kuliah tu rata. Masjid Tanjung Dawai pun mengajar, Masjid Bakar Arang Sungai Petani pun mengajar.
bukan senang. Nak masuk masjid Bakar Barat, nak masuk masjid Bakar Arab, nak masuk masjid Tanjung Dawai ni, tempat-tempat yang hebat-hebat. Cuma polis ni, orang polis ni selalunya tak terkenal dia polis. Macam Dr. Harudin nak terkenal di mana? Bagi tu di polis Bakar Barat tak tahu kan. Jadi jangan lupa insya-Allah Rabu hari Khamis akan digantikan oleh Ustaz Zabri Hashim, menantu almarhum Ustaz Ni'mat. Dia akan main daripada Pulau Pinang, ya. Jadi dia akan main 2 kali Khamis sampailah bulan 1 ni baru kita akan mula balik kelas Ustaz Lan kita insya-Allah. Dia akan bawa kitab yang dia baru karang. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hingga kita bertemu besok insya-Allah taala. Insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arzuqna kamala mutaba'ati an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran ظاهرا وباطنا قولا وفعلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد